Dia betul-betul ambil berat tentang Nix. Dia adalah Datuk Bandar New York. Betul-betul ambil berat tentang Nix. Dia adalah Datuk Bandar New York, ya, tapi dia bercakap tentang bagaimana ia sebenarnya membina, menyatukan orang ramai. Pengundi Trump, pengundi Mamdani, bagaimana ia mengatasi segala rintangan. Dan dia mengambil ucapan yang hanya untuk meraihkan kejuaraan dan dia menjadikannya sesuatu yang lebih besar. Baiklah, itu tak buat saya lupa yang isteri dia suka serangan 7 Oktober ke atas Israel. Mereka menggerakkan berjuta-juta dana gelap untuk mencapai satu matlamat, iaitu mengekalkan kuasa mereka supaya mereka boleh memecah belahkan kita. Mamdani, Datuk Bandar New York, telah memberi ucapan yang kini dianggap sebagai salah satu ucapan politik terbaik sepanjang zaman. Haduh. Orang yang berfikir begitu jelas tidak tahu banyak tentang ucapan. Tapi mari kita lihat apa yang Bill Maher katakan mengenainya. Sudah tentu, kami akan tunjukkan ucapan yang hebat dan menakjubkan ini, serta bincangkan implikasinya dan apa maksud sebenar ucapan tersebut. Tapi sebelum itu, pertembungan kecil antara Bill Maher dan tetamunya, Ro Khanna, yang sangat tidak bersetuju tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Mamdani. Kamu fikir Mamdani seorang yang hebat? Ya, saya setuju. Maksud saya, kamu ada tengok ucapan Nix dia? Maksud saya, sesiapa yang... Bukan isu yang paling merisaukan saya. Saya tidak. Saya tidak perlukan. Ia berbaloi untuk ditonton. Kerana ucapan itu bukan hanya tentang Nix. Pertama sekali, dia seperti menyebut setiap pemain Nix. Maksud saya sendiri pun tak boleh buat itu. Tentang fortune yang dia berikan. Tentang Nix. Dia adalah Datuk Bandar New York. Ya, betul. Tapi dia bercakap tentang bagaimana ia sebenarnya membina, menyatukan orang ramai. Pengundi Trump, pengundi Mamdani. Bagaimana ia mengatasi segala rintangan. Dan dia mengambil ucapan yang sepatutnya hanya untuk meraihkan kejuaraan dan dia menjadikannya sesuatu yang lebih besar. Dia memang berbakat. Okey, tapi itu tak buat saya lupa yang istrinya menyokong serangan 7 Oktober ke atas Israel. Dan dia berkawan rapat dengan pengganas. Tidak. Ayolah, pernah tak awak jemput dia ke rancangan ini? Kami jemput orang macam tu, Ro. Mereka tak pernah datang. Saya akan bercakap dengan dia. Saya memang suka kalau begitu. Saya rasa awak pun patut juga. Saya akan beritahu awak satu perkara. Kalau Mamdani muncul dalam episod Bill Maher, wah, tentulah kita akan menontonnya dan membuat liputan tentangnya, bukan? Kerana lelaki itu adalah contoh yang sangat-sangat buruk tentang apa yang sedang berlaku di Amerika Syarikat. Dan awak boleh tutup semua itu dengan alasan, oh, dia berucap dengan sangat indah, yang mana kita akan tonton sebentar lagi. Tapi awak kena ingat, apa sebenarnya yang Mamdani wakili? Awak tahu semua tentang pengambil alihan Islam pada ketika ini. Dia telah diletakkan secara sengaja dan ada sesuatu yang kita perlu lakukan tentang perkara itu. Selamat datang ke The Pushback, ya. Saya Meirake, host anda, dan kami sedang melawan balik, seperti yang mungkin anda boleh teka dari namanya. Jadi, jika anda rasa kita patut menentang semua yang anda lihat, pastikan untuk tekan butang langgan dan loceng pemberitahuan, serta sokong video ini dan lakukan semua perkara itu. Selamat datang, anda telah jumpa komuniti anda. Dan wah, memang banyak kerja yang perlu dilakukan. Saya pun sama. Saya memang ingin bercakap dengannya. Dia seorang yang bijak dan saya rasa anda akan dapati. Saya bukan kata dia bukan orang yang bijak. Dia pernah ke Rumah Putih. Saya. Maksud saya, dia pergi ke sana tapi dia tak boleh datang ke sini. Dia patut datang ke sini. Dia patut datang ke sini. Begitu juga AOC. Begitu juga semua Demokrat. Ya, mereka patut datang ke sini. Kau tahu, Mike, kau tak apa-apa. Saya undi mereka, bukan dia. Tapi maksud saya. Dia perlukan duit Trump, dan dia tak perlukan duit awak di sini, malangnya. Kamu semua tahu, moral akan dibuang ke tepi, sebaik saja duit seseorang diperlukan. Tapi mari kita lihat sekejap apa sebenarnya yang berlaku dalam ucapan ini. Dan kita perlukan itu. Kerana seperti yang pernah ditulis oleh Gramsci, dunia lama sedang mati dan dunia baru sedang berjuang untuk dilahirkan. Sekarang adalah zaman raksasa. Raksasa-raksasa ini mengambil pelbagai bentuk pada hari ini. Dan mereka yang membiayai iklan televisyen yang membanjiri siaran dengan serangan yang mengelirukan dan berniat jahat terhadap Claire, Brad dan Dari. Mereka yang lebih rela membelanjakan jauh lebih banyak untuk sumbangan politik daripada apa yang pernah diwajibkan untuk mereka bayar sebagai cukai. Bagi AIPAC, satu-satunya perkara yang lebih menakutkan daripada membiarkan demokrasi berjalan seperti sepatutnya ialah pengakhiran kepada pembunuhan beramai-ramai dan peperangan Netanyahu. Sudah tentu. Itulah dia. Ia datang, ia mudah, ia ringkas, ia memang akan berlaku. Ucapan terbaik adalah apabila dia berjaya menjadikannya semua tentang AIPAC. Satu peringatan. Kepada semua orang di luar sana yang telah diberitahu bahawa AIPAC adalah Zionis jahat, ia sebenarnya dikendalikan oleh Amerika. Ia tidak dibiayai oleh Israel. Ia adalah entiti politik Amerika yang disokong oleh orang Yahudi Amerika yang memperjuangkan sistem kepercayaan orang Yahudi Amerika tentang apa yang sepatutnya berlaku dari segi geopolitik. Ia bukan entiti Israel. Sebenarnya, ia tiada kaitan dengan Netanyahu. Sebenarnya, ramai penyokong AIPAC membenci Netanyahu. Tapi itu perbincangan untuk masa lain. Ucapan Nick yang hebat dan menakjubkan ini yang disampaikan. Sudah tentu dia berjaya menyerang AIPAC.
Sekarang, kenapa ini penting? Sebab anda perlu ingat bahawa New York mempunyai ramai orang Yahudi. Memang ramai. Dan keselesaan dia menggunakan platformnya untuk menyerang orang Yahudi Amerika sebenarnya agak bermasalah kan? Mereka menggerakkan jutaan dana gelap untuk mencapai satu tujuan, iaitu mengekalkan kuasa mereka supaya mereka boleh memecah belahkan kita sesama sendiri dan bukannya menentang pemimpin kita. Berpaling ke arah perubahan moral yang kita semua tahu perlu dalam politik yang terlalu lama telah meminta golongan pekerja untuk merendahkan harapan mereka, berpuas hati dengan sedikit kejayaan dan menerima kemenangan kecil sahaja. Sedangkan gaji kita semakin kecil dan kos hidup kita semakin meningkat. Itulah dia. Anda sudah dapat sosialisme anda. Ada sesiapa lagi yang rasa macam saya? Saya dengar suara dia dan saya rasa saya tahu awak sedang baca ucapan yang disusun dengan bantuan AI. Dan saya tahu awak hanya mengusung ideologi awak dan berpura-pura jadi sesuatu yang awak bukan. Tapi awak seorang sosialis, Islamis, pembenci Yahudi, itulah siapa awak. Itulah yang awak perjuangkan. Aduh. Untuk menyerah kepada keputusasaan, untuk menerima perkara yang tidak boleh diterima. Di bandar terkaya, dalam negara terkaya dalam sejarah dunia, kita perlukan. Siapa peduli sebenarnya? Mari kita lihat apa kata internet. Ucapan Mamdani tentang Nix. Baiklah, selain ini mari kita lihat di sini ucapan penuh Mamdani di halaman seterusnya, yang mana dengan mudah merupakan ucapan terbaik yang pernah saya dengar di acara seperti ini. 13 juta tontonan ucapan terbaik sepanjang zaman. Jelas, Anda tahu, di sini dia ada. Hari ini, saya telah menandatangani satu perintah eksekutif untuk membatalkan waktu tidur sementara di Bandaraya New York supaya anak-anak dari semua umur boleh menonton pasukan kita dalam perlawanan akhir NBA. Sebagai Datuk Bandar, Anda terpaksa membuat keputusan yang sukar. Ini bukan salah satunya. Ayo Nix. Saya rasa ini adalah gurauan, saya harap ini gurauan, tetapi inilah jenis kandungan yang dia hasilkan. Lihat, saya dikelilingi oleh kanak-kanak, dan saya akan katakan, waktu tidur kanak-kanak patut diubah supaya mereka semua boleh menonton sukan, bla bla bla. Dan kemudian saya akan berucap di mana saya melemahkan semangat seluruh kumpulan orang yang mewakili New York di bawah ucapan terhebat sepanjang zaman. Dan saya telah pastikan semua kanak-kanak kecil ini mendengar. Sebab itulah saya di sini. Saya adalah parti indoktrinasi. Sekarang, untuk sesiapa di antara kamu yang masih ingat apa yang berlaku minggu lepas, selepas ucapan seterusnya, Justin Zoran Mamdani mengumumkan acara tontonan bersama seterusnya yang telah dia war-warkan di luar Madison Square terpaksa dibatalkan. Adakah kamu tahu kenapa ia perlu dibatalkan? Kerana beginilah rupa bandar New York di bawah Mamdani. Ditunjukkan kepada Anda tanpa terlalu banyak ulasan, kecuali peringatan bahwa inilah video yang dia mahu kanak-kanak kecil ini berjaga untuk menontonnya. Sekurang-kurangnya kita semua suka dan menyokong sukan, sekurang-kurangnya sukan adalah sesuatu yang menyatukan kita semua. Sekurang-kurangnya sukan itu hebat dan indah. Dan tempat yang hebat untuk membidas musuh-musuh kita dan mengingatkan New York tentang apa yang baik. Betul tak? Kerana iPad itu buruk, keganasan itu indah, dan segala-galanya akan berakhir dengan sangat indah. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.